kan. Okey, kali ni harapnya semua dengarlah suara saya, gambar pun clear. Kalau gambar clear, suara clear, bagi tanda bagus sikit kat saya kat komen-komen tu. Nanti kita nak tengok. So ada lagi tak apa-apa yang perlu kita adjust supaya dapat bantu orang yang nak belajar hari ni daripada Zapsi Free Online Class kita. Hari ni episod kelima. So si semua dah tak sabar kan. So dalam tak sabar tu bulan-bulan puasa ni, share, like dan love bagi banyak-banyak supaya lagi ramai dapat join kita punya kelas Zapsi Free Online Class hari ni. Okey, sebab apa nak kena share? Sebab bila kita share, lagi ramai orang yang dapat tengok dan lagi ramai dapat belajar. Mana tahu ada saham-saham kita ada kat situ. Okey, so jangan lupa share banyak-banyak untuk kelas hari ni. So, kita nak tengok siapa yang dah bersama dengan kita hari ni. Kita ada Tuan Syaril Ain dah bagi tanda ni. Okey, terima kasih Tuan. Kita ada Fatihah Fatin dengan Julilah Bakar. Terima kasih. Okey, Muhammad Zafiruddin Bakar kata Shah Alam clear. Okey, Puan Solehah pun kata okey dah clear. Kita ada Prince Fendi. Apa khabar Prince Fendi? Fatihah Fatin kata Binjai clear. Okey, nice. Okey, hai Fatihah Fatin. Apa khabar? Okey, lagi siapa lagi yang dah bersama kita? Jangan lupa share dekat grup-grup supaya ajak lagi ramai yang dalam industri, terutama untuk LEV dengan LEV maintenance hari ni. So supaya dia orang pun dapat belajar daripada pakar dalam industri kita untuk dapat input pengalaman daripada persekitaran, daripada speaker kita hari ni. Sebab setiap speaker tu pengalaman daripada persekitaran dia orang berbeza. So kita ambil dan belajar supaya kita tak langgar dinding. So kita boleh jalan straight je. Okey, kita ada Iliana Ismail. Dia kata okey dengar dah. Kita ada Asobul Minal Iman. Hello. Kita ada Afiq Jumali dah join kita. Okey, ajak lagi ramai supaya join kita. Dan nanti kita akan jemput kita punya speaker untuk ni. Dengar kata hari ni kita ada pengumuman istimewa sepenuh bulan Ramadan ni. So nak kena tunggu lah kan. Siapa tak tunggu rugi bulan Ramadan ni. Okey, tanpa buang masa lagi, kita jemput kita punya speaker hari ni, Tuan IR Muhammad Zainuddin Bakar. Okey. Sekejap ya, nanti bila Tuan dah ni Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Tuan. Sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey, hari ni kita dah bersama dengan Tuan pada episod yang pertama, betul Tuan? Okay, hari ni episod yang kelima kita bersama dengan Tuan. Dengar kata hari ni ada pengumuman istimewa, betul Tuan? Ya, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sejak episod 1 kita bersiri ke episod yang kelima. Tahniah kepada tim online Zapsi kerana telah menjayakan kita punya program. Okey, hari ni bulan puasa dengar kata ada yes. pengumuman penting ni. Jadi pengumuman penting Ramadan ialah lepas tu raya kan. So hari ni kami actually nak buat pengumuman lah tentang kita punya promosi sempena bulan Ramadan ni. Actually kita nak buat ni. Tengok. Ada apa tu? Duit raya. Siapa nak duit raya kat tangan ni? Cuba tengok. Ada? Komen sikit. Ada tak yang kat tangan tu? Oh, ada. Ramai kata hai Tuan Ayat. Handsome Tuan dia kata. Tak boleh. Jet saja tak jadi. Ada syarat-syarat je. Kena ikut syarat. Kunci saja tak dapat duit raya ni ampau. Ramai betul tak duit ni? Betul tak duit ni? Betul ni. Saya saksi sini. Betul. Ya, duit raya. Jadi kita ada giveaway sebenarnya duit raya. RM100 ada 5 ampau. Okey, setiap ampau ada RM100. Ya, betul ni. Jadi siapa nak duit raya? Angkat tangan. Ni ramai yang nak ni. Ramai nak? Kalau nak kena share Tuan Puan Solehah dari awal lagi dia dah nampak bonus raya tu atas meja tu. Kita tak sempat angkat lagi dia dah komen.
Okey, kami macam mana cara-cara nak duit raya ni? Okey. Kita ada 5 ampau dan yang ada istimewa kemudian. 5 ampau ni, okey, kalau siapa-siapa nak, kita akan select based on siapa paling banyak share, like dan komen. Apa 3 perkara yang tuan-tuan belajar hari ni? 3 perkara apa yang going through the live session today. Like, share pada kawan-kawan. Jadi nak tak nak kena stay dan go through kita punya kelas lah sampai habis. Sampai habis. Dan kita akan umumkan, kita punya team akan go through dan kita akan umumkan pada next class. Next class kita pada 22 Mei. 22 Mei, Selasa. Hujung kelas tu kita akan umum pemenang yang pertama. Kita akan umumkan pemenang yang pertama. So, wow. Ramai anak ni. Terbuka pada semua Terbuka pada semua. Staff Zapsi pun boleh. Wah, yang ni yang suka dengar. Yang menonton di studio. Semua. Okey. Okey, dan ada satu hadiah istimewa. Oh, ada lagi. Menjelang raya je. Yang final kelas tu kita ada ni. Kita ada hadiah istimewa. Ini actually pre-launch kita punya produk kipas angin ni, table fan. Dia punya nama dia Airish. Kau pernah dengar tak? Siapa pernah dengar Okey. tu? Kalau biasa kita dengar KDK kan, KDK ataupun Panasonic kan, Panasonic. Jadi Airish ni kita punya produk lah. Zapsi punya produk Airish by Zapsi. Airish ialah udara kaya. Jadi siapa yang nak, yang ni session last. Okey, hari Session yang belum raya tu kita akan bagi. 7 hari bulan 6 nanti lah. Okey. Dulu kita bagi aircon. Itu produk Accent kan. Ini produk brand kita sendirilah. Okey. Siapa nak? Say I. Say I. Okey. Okey, kita tengok dulu siapa betul-betul nak kipas ni. Siapa yang say I ni Yang tadi ramai yang nak duit raya. Nak duit raya. Kita tengok siapa yang nak kipas pula. Kita ada Sahabat Minat Imam, saya nak Miro Shah, saya nak, tu angkat tangan semua. Lepas tu Puan Saleha kata thank you Zapsi, semoga murah rezeki untuk ampau raya. Dan share, like dan komen. Okey. Okey. So sebelum tu kita nak tahu dulu nanti hari ni Tuan Ayat akan bercakap tentang topik LED maintenance. Okay. So boleh bagi preview sikit apa yang akan belajar hari ni. Okey, untuk LED maintenance sebenarnya ini adalah lanjutan daripada siri episod 1 Use 2000 Regulation. So apa yang kita bincang hari ini, yang kita akan share hari ini ialah perkenaan lanjutan daripada Use 2000. Okey, jadi sebenarnya dalam market, dalam industri, apa masalah dalam industri sebenarnya? Dalam industri kami owner, pengguna tak tahu macam mana nak pastikan dia punya LED sistem ni berfungsi dalam keadaan baik. Apa cara-cara dia? So saya, bila kita dah conduct LED sejak tahun 2004, kita ada buat maintenance, inspection, design dan pemasangan LED. Common questions dalam market adalah diorang cakap macam mana kita nak comply untuk preventive maintenance. Macam mana cara-cara dia? Kan, jadi semua ni tak diajar di NIOSH. NIOSH adalah training center, accredited training center by DOSH untuk memberi training kepada kompetensi kepada orang-orang kompetent hygiene tech tu. Namun begitu tidak diajar macam mana nak mematuhi cara-cara nak mematuhi undang-undang dia lah. So di sini kami offer kelas ini, kelas percuma untuk kita belajar cara-cara dia. Kami akan beri tips dan tips ini kita dah guna pakai sepanjang pengalaman kita selama 14 tahun dalam bidang LED. Pengalaman yang dah lama tu. Ya, kita akan share. Tuan-puan patut ambil peluang untuk belajar daripada orang yang berpengalaman.
supaya kita dapat gunakan pengalaman orang tu dalam dia punya ni lah kan, industri dia. Okey. So tak berbuang masa lagi, kita jemput Tok Ayat Zainuddin untuk menyampaikan topik hari ni, LED maintenance. Macam biasa, jangan lupa like, share, bergila, komen dan apa ni, duit raya tadi. So kena tunggu sampai habis lah sebab kita nak 3 pembelajaran hari ni. Apa yang tuan-puan belajar. So semasa kelas berjalan, jangan malu, jangan segan, terus tanya soalan. So nanti masa Q&A session, Tuan Ayat Zainuddin akan jawabkan soalan tuan-puan semua. Okey? Okey, dengan segala macam ni silakan. Terima kasih Cik Pengacara. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar tentang local exhaust ventilation, LEV, maintenance, compliance to US 2000 regulation. Jadi alhamdulillah, apa yang saya nak share ini adalah based on pengalaman kita lah selama 14 tahun dalam bidang LEV, di mana Zapsi adalah syarikat peneraju lah dalam bidang local exhaust ventilation, especially dalam oil and gas dan pelbagai sektor yang lain. Jadi kami dah contribute dekat banyak tempat dan alhamdulillah berdasarkan pengalaman dan feedback daripada klien, kami ada banyak repeat order lah kan. So repeat order training yang kita kendak. Jadi kita akan share hari ini, which is ilmu ini sangat berguna dan sangat penting, especially untuk owner lah dan juga player dalam industri. Okey, untuk local exhaust ventilation maintenance, kita compliance to US 2000 regulation. Macam mana nak comply dengan US 2000? Okey, kita pergi pada next slide. Saya akan intro maintenance requirement. Kenapa perlu maintenance? Kenapa maintenance inspection form, fan motor maintenance, filtration system, fume hood, record keeping dan juga Q&A session. Okey, regulation 17 US 2000 yang tu inspection, testing and examination, dia ada kita recap balik lah sesi 1 dulu. Yang regulation 17.2 ni, yang ini maintenance of engineering control equipment, iaitu LEV system, shall be maintained and operate at all times while any machinery or plant is in operation. So kat sini regulation 17.2 ada termasuk dalam ni, dan kita pergi kepada regulation 19. Regulation 19 ini berkenaan record keeping. So record keeping records of engineering control equipment, segala macam pasal design, construction dan maintenance. So maintenance of engineering control equipment pursuant to regulation 17 and 18 shall be maintained by the employer and shall be produced for inspection when directed by Director General JKKP. So nak simpan dia plan preventive maintenance ni selama berapa lama? 30 tahun tuan-tuan. So disebabkan exposure kita untuk hazardous chemical lah through inhalation kan, masuk dalam paru-paru kita. Jadi kadar tu rendah, tapi dah hari-hari kita menghidu bahan kimia kan, so paru-paru kita boleh rosak, boleh disebabkan hazardous chemical tu sendiri boleh menyebabkan kita terkena penyakit berkaitan dengan paru-paru lah, seperti kanser dan sebagainya. Okey, kita recap balik. LEV komponen ada 5. Pertama kita ada hood, air cleaner, ducting, fan dan chimney. Siapa ada kat situ? Cuba tengok siapa ada kat situ. Ni 5 komponen dalam LEV. So 5 komponen, ini adalah satu perkara lah yang semua patut tahu based on kelas nombor 1 kita hari. So saya akan terangkan kat sini macam mana untuk buat maintenance kepada sistem. So ini saja 5 komponen dalam LEV. Okey, untuk preventive maintenance ni, kita adalah actually untuk comply dengan regulation 17.2 seperti yang terangkan tadi. So apa perlu kita buat ialah plan preventive maintenance. Plan preventive maintenance ni kita kena prepare schedule lah, jadual bila kita perlu buat maintenance pada LEV system, apa task yang kita nak buat, so apa form yang kita nak guna. So perkara-perkara ni adalah penting supaya
kita akan guna borang ni, kita simpan dalam record keeping nantilah, dan juga untuk tindakan selanjutnya jika ada masalah pada sistem. Jadi kita recommend, based on experience, kita recommend adalah sama 6 bulan sekali untuk buat plan preventive maintenance ni. Di samping monthly inspection by the owner. So monthly inspection kita ada satu tajuk lain lah khas untuk tu. Dan juga ada perkara yang kita buat setahun sekali dalam preventive maintenance ni. Personnel appointed by the owner and trained in the LEV system adalah orang yang melakukan PPM lah. So lepas tengok ni tuan-tuan akan dapat tahu. Dan actually kita ada kelas offline, kelas kita dibuat di tempat kita, yang mana kami akan ajak hands on macam mana nak buat LEV maintenance. Tapi hari ni kita ada special, kita akan tunjuk macam mana nak mencuci sebuah blower, macam mana kita tunjuk cara-cara nak buka impeller. Korang pernah tahu tak macam mana nak buka impeller tu? Tunggu kita akan tunjukkan live nanti. Kemudian apa cleaning, kita buat physical cleaning, physical inspection dengan parameter control. Kita akan ada parameter gauge control dan approve maintenance plan lah untuk method yang macam mana kita nak buat. Okey, ada borang. Contoh ni adalah kita bagi contoh lah. Ini monthly inspection form. Kalau you go through this form, kita ada tiap-tiap bulan ada checking. Pergi balik ke bawah, kita ada actually dah ada sedikit on the maintenance kat sini lah. Equipment container 6 inches behind the sash, storage minimize kan. Kalau ada banyak dust kena clean, check water supply, lighting. Tapi kita ada kat sini fan and motor inspection 6 monthly by maintenance team, dan juga carbon filter replacement by maintenance team. So yang ini yang kita nak cerita pada hari ini. Okay. So hari ini saya akan go through tentang LEV component, macam mana nak service fan dengan motor, kita punya nak service filtration system dan juga fume hood. So ada 5 komponen kan. So 3 ni adalah yang penting, sebab ini adalah komponen yang ada wear and tear. Contohnya fan and motor ni adalah ibarat macam jantung pada sistem LEV. So kalau jantung tak function, apa jadi? LEV sistem akan down. So penting sekali fan dengan motor lah. Itu saja komponen yang menggerakkan the whole system. Kemudian filtration system, penapis udara, dia punya dust, dia punya filter, untuk menyerap chemical kan. So yang ni kita kena servis. Dan juga fume hood tu sendiri, saya akan terangkan macam mana nak buat fume hood maintenance. Okay. Untuk LEV maintenance, kita yang penting ialah fan dengan dia punya motor. So kita ada beberapa jenis fan lah. Saya akan go through kat sini. Ada axial fan, centrifugal, ada yang kita biasa jumpa yang ni lah. So ada yang direct driven, ada yang back driven. So macam mana kita nak service sistem ni. Jadi kalau untuk fan blade ni, pertama 6 bulan tu apa kita buat ialah kita cuci fan blade lah. Cuci fan blade, mana kita kena buka. So sekarang ni kita nak pergi, kita tunjuk depan ni, kita akan check motor RPM, berapa speed motor. Kita akan buat greasing bearing, checking of back tension dengan checking of vibration and noise. Untuk sistem yang besar, yang kecil-kecil tu tak perlulah. Tapi kita talking about big system, so kita cover semua. Next. Ini adalah fan blade. Dalam fan tadi ada ni blade ni. Ini axial, orang panggil bentuk bunga. Ada yang bentuk siput, ada yang forward curve, backward curve. So these are the fan yang isi kat dalam tu. So hari ni kita akan tunjukkan macam mana proses nak buka ni. Cuba pergi next slide. Kita kena buat cleaning dia. Tengok ni kotor ni kan. Sebelum cuci, dan kita cuci. So hari ni saya nak tunjuk
kita ada apa, kita punya ni lah, ini fan yang apa, yang saya tunjuk gambar tadi lah, boleh. So saya ada pembantu hari ni. Boleh saya kenalkan, ni Cik Syaril. Okey, Cik Syaril, dah berapa tahun pengalaman LEV? Dalam 7 tahun. 7 tahun. Cik Syaril adalah kita punya LEV specialist lah. Dia seorang fabricator dan juga installer. Dia dah 7 tahun pengalaman dalam bidang ni. Jadi hari ni saya akan dibantu oleh Cik Syaril untuk buat macam mana nak buka ni. Okey, kita boleh angkat tu. Jom. Okey, sebagaimana saya terangkan tadi, ni adalah blower. Kita ada motor kat belakang ni. Ini ada motor dia kat belakang. So nanti kita akan buka ni. Dan kita ada blower housing. Dan ini adalah wheel cover. So Cik Syaril tunjuk kita macam mana cara nak buka, nak tunjuk wheel yang dekat dalam tu. So kita kat sini kita tunjukkan cara nak buka dia punya housing plate ni. Korang tahu tak benarnya nak buka ni macam mana? Ini adalah wheel cover. Okey. Yang mana wheel tu? Kita cari. Tu, itulah dia wheel tu yang tunjuk gambar. Kita boleh buka benda ni. Boleh. Oh, susah nak tarik kita pakai Allen key. So ini adalah wheel. Dia punya yang berpusing kat dalam tu lah. So selalunya apa yang jadi ialah wheel ni dia selepas berjalan sekian lama dia habuk banyak. So walaupun kita tengok LEV apa jadi dalam selalunya, bila kipas tu berpusing tapi angin tak banyak. So apa jadi sebenarnya, kipas ni ada habuk. Serupalah macam kipas angin yang besar, macam kipas angin ni kan, ataupun kipas angin yang di ceiling tu. Bila mula-mula kita pasang tu, kita buat nombor 2 dia laju je pusing kan. Betul tak? Selepas lama nombor 5 pun macam nombor 2 pun macam tu. Jadi angin tak kuat. So apa jadi actually dekat sini, dia punya profile ni dia bentuk macam sudu. Dia sebenarnya untuk kaut angin. So bila dia dah tertutup dengan habuk, jadi profile tu makin lama makin hilang. Jadi macam sudu tu tak ikut profile lah. Jadi flat, so tak dapat nak tarik banyak angin lah. So that's why kita kena cuci kan, kita kena cuci. So macam mana nak cuci, kita buka dia. So ini kita cuci dia. Nampak? Ini bersih lah. Kita cuci dia dengan water jet. Kita guna water jet. Kalau nak chemical pun boleh. Bergantung lah kepada keperluan dekat site lah. So ini yang saya cakap, dia bentuk sudu tu. So kalau habuk tu dia akan lekat kat sini. Kadang-kadang certain chemical yang berbentuk macam tepung macam tu, kat sini dia dah cover, so dah tak dapat nak sedut semua. So ini wheel penting sangat untuk kita tengok lah untuk maintenance. So kalau kata di kita punya kelas offline class, kita akan tunjuk you macam mana cara guna ni lah, dengan cara buat maintenance dengan betul. Okey, kita balik kepada ni. Lepas ni kita akan buka motor dia pula buat sesi on the motor side. Okey.
Okay, ini adalah contoh selepas cleaning lah. Tengok before and after. So dalam borang tu kena tulis, dan kalau especially if required, ambil gambar lah sebelum kan selepas maintenance. Okay, next kita check motor RPM. Kita check speed motor. Untuk preventive maintenance, kita menggunakan alat iaitu tachometer. Tachometer ni nak ukur speed motor lah, kan. Jadi yang mana kat sini alat laser, kita tampal reflective sticker dekat rotating parts, then kita tembak dia, kita akan dapatlah RPM. So daripada RPM ni kita akan compare dengan dia punya nameplate. Kita tengok dia punya nameplate. For example, dalam ni motor Siemens motor, kita RPM dia 1765 revolution per minute. Apa yang kita ukur? Kalau lebih, that means biasanya macam tu. Kalau kurang, that means mungkin bearing apa ada problem lah. So kat situ kena buat bearing maintenance. Jadi kita nak tunjuk motor ni dengan nameplate. Hari ni kita akan buka dia punya motor. Kita tengok motor dia pula. Ketat sikit kat situ. Ini motor ni Sodeka. Sodeka normally untuk fume hood, satu unit fume hood lah. So dia normally ada cover macam ni sebab nak lindung daripada hujan, dan juga panas matahari. Barang yang terlindung dia tahan lebih lama. Bagus cara dia. Sangat efisien. Okey. Ini kita buka. Okey, nampaknya sini sudah ketat so mari kita tengok kat sini ada nameplate yang cakap tadi. Boleh kita punya cameraman shoot. Kalau kita tengok kat sini EEPROM motor, kita nak tengok macam motor ni adalah 3 phase or single phase motor. Jadi single phase motor. Jadi untuk voltage kat sini dia punya kilowatt dia adalah 0.75 dan RPM dia 1390. So dekat sini bila kita ukur dia punya speed tadi, kita akan buka cover ni dan kita akan install inspection sticker, dan di sana kita tahu speed lah dan kita compare. So kalau kurang, that means ada problem lah dari segi bearing. Kalau lebih tu is normal lah. Biasanya ada lebih 10% lah dari segi speed tu. So yang ni kita buat 6 monthly lah inspection ni, yang kita cadangkan macam tu. Okay, ini ada nameplate ada tunjuk tadi. So kita pergi pada next lah, ialah greasing, bearing greasing. Untuk macam sistem tadi, untuk sistem tadi normally tak adalah bearing yang besar. Cuma untuk sistem yang besar macam back driven, macam dalam gambar tadi, kita perlukan buat greasing. So greasing ni adalah untuk melicingkan bearing. Kita tak nak bearing kita rosak. Dry bearing boleh menyebabkan rosak dia punya shaft dengan bearing tu. Ibarat kita nak smooth licin dia punya proses handling tu. So untuk greasing ni, kita kalau kat sini ada bearing block. Bearing block ni kat sini ada nipple dia. So kat sini lah yang dia masukkan bearing tu. So
untuk sistem yang biasa, kalau motor yang macam tadi, normally kan biasa kita selalu tengok dalam market orang guna ni WD-40. WD-40 ni sebenarnya dia guna dia untuk bila time kita buat nak servis nak buka, buat nak tu berkarat, kita sembuh, kita buka dia. Tapi dalam LEV maintenance kita cadangkan untuk guna ni spray grease, sebab dia attach grease. Yang ni kita pakai kejap dia dah kering lah kan. So kita cadangkan spray grease yang mana dia boleh laminate filem supaya bearing dapat sentiasa dapat jadi licin lah. So next kita pergi kepada belt inspection. Ni untuk belting kita kena tengok belting ni, kita kena tengok dia punya condition lah. Contohnya kalau boleh kamera zoom kat sini, belting crack tau. Belting crack. Yang belting tu kita kena bengkokkan dia, tengok ada pecah tak. Kalau pecah tu tak lama nak putus lah. Yang elok dia macam ni rupa je. Ni kena check belting. Dan juga kita kena check dia punya deflection. Berapa kadang bila back driver ni, contohnya motor menjalankan puli kipas kan. So belting ni kita perlu kena pastikan dia punya ketegangan dia lah. So kita kena check deflection. Deflection ni ialah dia duduk sini dan ada alat kita tekan, dia pergi normally allowable up to half to 3/4 of an inch. Kalau terlebih sangat nanti dia jadi loose lah. So motor jalan, blower tertinggal. So jadi ada excessive heat. Ada juga kalau you tengok dekat situ ada habuk-habuk daripada kesan pada belting ni, yang tu terlalu ketat lah kan. Jadi perlu selasa diperiksa lah waktu kita buat grand preventive maintenance. Okay, next. Dan juga untuk sistem yang besar, kita cadangkan untuk vibration dan noise checking, yang mana kat sini alat yang kita guna seperti brand dia macam Fluke gitu kan. Jadi kita check dia punya vibration lah. Yang ni bergantung kepada standard berapa yang perlu, berapa, contohnya berapa mm per second allowable vibration dia punya wave tu dibenarkan. So ni bergantung kepada plan lah, bergantung kepada plan tu sendiri. Okay. Habis satu bab. Jadi saya pergi kepada filtration system. Untuk filtration system ni LEV system, ada fan, ada dust collector, ada hood semua kan. Jadi kita akan dekat sini in term of dust collector. Dan kita akan pergi, ada dua benda lah perkara, yang mana dust collector ni kita kena cuci dia, kena buat cleaning. Ada yang pakai macam ni reverse air cleaning kan, yang mana dalam ni dah automatic dah. Kat dalam tu ada spray angin yang dia auto purging, jadi automatic bersihkan filter. Cuba pergi untuk next slide. Untuk preventive maintenance, yang ni actually bergantung kepada condition sistem tu sendiri. Kalau habuk atau debu banyak, mungkin you kena buat monthly ataupun bi-monthly, bergantung kepada actually DP, differential pressure drop. Dia menunjukkan kalau DP gauge ni accumulation dia, kita ada marking sebenarnya. Cuba next, macam ni. Ini McNair-Hillich differential pressure gauge. Dia measure tekanan sebelum dengan selepas filter. So normally kita boleh marking macam gini lah, clean, kena tukar ataupun dirty kan. Kita boleh tengok ada certain yang ada marking macam tu. Tapi kalau macam ni kita boleh marking based on manufacturer punya recommendation. Kita boleh marking kat mana. So saya ada satu sampel kat sini. Ini McNair-Hillich. Jadi macam ni, kita kena tengok, yang penting calibration dia. Make sure you ada calibration certificate lah. Calibration cert ni 4/5/2018, 4/5/2019. So masih valid lagi lah. Sebab apa?
Yang ni adalah nak memastikan bahawa apa yang kita ukur adalah betul. Kita confident dengan apa yang kita ukur. Okey. Baik, balik. So bila kita ukur, bila pressure drop tinggi, dust accumulation, dan kita cucilah menggunakan compressed air. Kita bawa keluar, contoh next. Okey, ni macam ni adalah cartridge lah dalam dust collector. Kita bawa keluar dalam ni, dan kita tengok kat sini yang ni yang bersih, yang ni kotor. So kalau bukan auto purging, kita kena bawa keluar dia, tarik dan buat cleaning. Macam mana kita nak tahu kotor? Kita tengok dengan McNally gauge tadi lah, DP gauge. Lepas cuci, kita masukkan balik, lepas tu seal, dan kita buat record lah, record reading sebelum dan selepas. Okey, kita kalau kita balik. Okey, kalau itu untuk ni dust accumulation. Okey, saya nak tambah satu lagi untuk filter jenis ni. Yang ini adalah carbon filter. Okey, ni carbon filter, dia punya brand ni JAF. Zapsi adalah sole dealer untuk JAF lah, Japan Air Filter kat Malaysia. So dalam ni ada carbon filter. Carbon filter ni bagus untuk trap small quantity of hazardous chemical lah. Normally banyak digunakan untuk dalam industri. So untuk ni juga, bila kita dia duduk dalam kotak kan. So bila kita tengok kat McNally gauge, kata pressure drop dia tinggi, kita kena bawa keluar dia. Sebab kat sini ada dua function. Yang pertama habuk, yang kedua chemical adsorbency, adsorbency. Kita kalau pressure drop tinggi, kita kena bawa keluar, cuci pakai compressed air. Yang mana ni dekat celah-celah ni. So dekat celah-celah ni semua kita kena sembuh lah dengan compressed air. Macam kau punya filter aircon kat kereta tu lah kan, serupa je. So sini cuci supaya nanti habuk dapat disingkirkan lah. Okey, kemudian kita ada special untuk carbon filter ni. Dia adalah checking on dia punya adsorbency. Adsorbency ni partikel chemical tu dia akan lalu kat celah carbon filter, dan dia akan diperangkap di situ, di celah rongga-rongga tu, dia terperangkap kat situ. Jadi yang ni kita tak dapat nak ukur melalui DP gauge. Yang ni kita pada mula-mula installation tu kita kena monitor dia monthly. Setiap bulan kita kena tengok. Dengan caranya kita kena ambil sampel, letak dalam satu sampling bottle, hantar pergi lab dekat manufacturer. Nanti dia kat lab sana dia akan buat testing. Lepas tu dia lab test verification tu. Maksudnya sebab at first tu kita tak pasti berapa banyak chemical yang ada, berapa banyak chemical boleh diserap oleh filter. So kita buat lab test verification, kemudian sama ada kita nak treatment balik ataupun kita nak ganti filter tu atau pulang. So normally treatment ni kita heated up dia balik, panaskan dia balik, dan kita boleh guna balik carbon filter tu. Tapi normally lah kalau macam jenis gini biasanya kita akan buat cadangkan untuk replacement terus lah. Normally bila kita buat design untuk DOE, dia orang perlukan efisiensi dia minimum 85%, dan juga untuk replacement normally one year. So kita macam mana kita nak tahu juga, katakanlah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga okey lagi, bulan ke-6 pun okey lagi. Maybe after 1 year kita tengok result by sampling by environmental punya consultant lah. Nanti dia tengok kat situ berapa kebersihan udara tu, berapa 40 million. Daripada sana kita tengok masih dalam permissible exhaust limit, dan you tak perlu tukar lagi lah. Pengalaman kami, kalau normal macam film cardboard tu biasanya dalam 2 ke 3 tahun dia boleh tahan. So bergantung kepada kekerapan berapa concentration chemical yang kita tapis. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Kalau tanya boleh tanya soalan Nanti saya akan tengok lepas ni untuk jawab. Ni Japan Air Filter lah. Okey.
Kemudian kita pergi pada fume hood. Yang last kali untuk kita hari ni ialah macam mana nak maintain fume hood. Kita ada direct exhaust fume hood, yang mana chemical bila buat kerja chemical testing dalam ni, hazardous chemical akan disedut keluar, disedut keluar daripada udara. Dan kat sini kita kena maintain berapa dia punya phase velocity, berapa dark velocity untuk kita make sure kita boleh transport udara yang contaminated keluar. Okey, kalau kita sedut dia tak kuat, boleh pergi ke mana? Bila dia keluar boleh pergi ke paru-paru kita. Okey. Yang kedua jenis ini recirculation. Recirculation ni yang mana dia tak ada exhaust keluar, ducting. Dalam ni ada carbon filter ataupun chemical filter yang didesain khas untuk kegunaan dalam fume hood ni. So kalau kadang masa mula-mula kita design, normally kita akan isi satu borang lah. Dekat borang tu akan beritahu chemical jenis apa, berapa concentration yang digunakan dalam fume hood ni. So nanti dia akan pergi ke filter dan ditapis kat situ, dan dia akan recirculate balik. So ini actually bagus, murah cost, tak perlu involve DOE. Akan tetapi dia punya efek dia, kalau kita tak jaga betul-betul, nanti kita akan bernafas menggunakan hazardous chemical, which is sangat bahaya pada paru-paru kita. Sistem ni memang bagus untuk short term solution lah kan, tapi untuk long term maintenance dia agak costly. Okay, next kita pergi macam mana nak maintenance untuk kita punya fume hood. Pertama, pulley greasing lah. Dekat belakang kita punya fume hood tadi ada string and pulley kan. So kalau saya boleh lukis, tak ada pula maka jadi kalau dekat string and pulley tu, kat sana ada pulley, so kita kena grease. Greasing ni kita apply grease, bukannya WD-40, WD-40 kering. So lepas tu inspect adjust required and all operating safety control. Kemudian kita inspect abnormal noise, anti-rust paint. Kemudian kita check string. Kat belakang tu ada baffle. Baffle pun kena buat cleaning. Yang ni dah di-tackle untuk monthly lah. Kemudian kita check dia punya surge operation. Surge operation ni ialah dia punya dia punya pintu depan tu lah. Turun naik tu, make sure dia dalam keadaan baik. Dan juga dekat tepi surge tu ada stopper. So pastikan stopper di secure dengan baik lah. Sebab baru ni ada satu case, kita punya klien dia minta kita pasang stopper dekat tepi hood tu. Okay, sini masih suara. Ni kita punya fume hood. So part ini yang kita panggil surge. So yang ni biasanya dia akan turun naik So yang ni kita buat adjustment. So adjustment ni yang saya cakap pasal tadi stopper tu ialah dekat sini ni. Kita baru ni klien minta kita tambah stopper sebab bila bila kita tutup, kita ada minimum opening. Sebab dia punya tangan pekerja tu bila stopper ni ses ni jatuh, tali diputus kena tangan. So kalau tu pisau dah putus lah tangan tu kan. So bila letak stopper, at least dalam jarak 10 inci ke macam tu, dia tak kena lah. So yang tadi yang saya cakap pasal string. Untuk string, kalau kita tengok view sebelah sini, kita akan tengok so dekat ini sash dia. So di sini ada string, belakang ni ada pemberat.
Ni weight pemberat So dia boleh gerak. So kat sini ada pulley. Yang ni yang kita kata pulley tadi. Yang ni kita panggil string. So bila yang ni turun naik, automatik pemberat ni akan bergerak ke bawah. So apa yang terjadi biasanya string ni putus lah. Ataupun yang kita cakap tadi ialah penting untuk kita greasing ni. Greasing menggunakan grease punya spray yang kita cadang tadi. So dekat sini. Lepas tu kita ada baffle. Baffle ni yang dekat depan ni. So ini adalah baffle. Baffle ni nak kena kat belakang ni normally kalau suction tak kuat, kita kena tengok lah. Mungkin ada habuk ke, ada kadang-kadang ada kes tu tisu lah. Tisu lekat kat celah ni kan. So dia ada yang level rendah, ada yang level tinggi. So yang ini untuk light chemical lah. Chemical yang ringan, dan sini yang lebih fume yang heavy, yang berat. So yang ni kita kena tengok pastikan dia punya buffer tu dalam keadaan. Okey, jadi macam tu, itulah adalah dia punya cara-cara lah untuk servis fume hood. Basically kita punya offline class lebih detail lah. Yang mana yang remaja kita akan yang ada hands on experience macam mana nak buka dan checking dia semua sekali. Okey. Kemudian ada dalam fume hood ni sendiri ada beberapa macam services lah, seperti pipe air, pipe nitrogen kan. Lepas tu yang ni kena check jugalah dia punya condition dia. Kemudian dah siap, kita ukur phase velocity sebelum dan selepas. Kemudian kita update kita punya form record keeping dan filing. Dah buat filing, kemudian kita selesai lah kita punya LEV punya maintenance punya record keeping. So pastikan nanti kita punya form tu ditandatangan, diperiksa oleh supervisor ataupun chemist ataupun manager in charge lah. Jika ada apa-apa masalah, terus beritahu upper management supaya kita boleh buat servis dan tindakan selanjutnya lah. Okey. Okey, untuk hood jenis ini, jenis recycle, yang ni pastikan dia punya carbon filter lah dicuci setiap normally setahun lah, design dia untuk setahun, dan tidak boleh menggunakan chemical yang lain daripada dia kan. Biasa guna, kalau katakan spesifik untuk sekian-sekian test, dan tiba-tiba ada chemical lain nak guna ni pun tak boleh, sebab chemical ni tak mampu sebenarnya nak tapis tu. So yang ni kena pastikan lah. Jika ada dia actually ada test lah, dipanggil SF6 punya test. So yang ni cost dia agak mahal, tapi bila indicatively kalau dia bau tu, you dah tahu lah, memang filter ni dah tak boleh nak digunakan lagi, dah wajib ditukar sebab you are circulating the hazardous chemical within the lab, within the room. Okay, itu saja kita punya kelas untuk LEV maintenance. Saya dah go through. Kalau jika ada apa masalah, you boleh this is my number kan, boleh PM email ataupun dekat page kita lah, boleh komen. Tapi tadi berkenaan dengan duit raya tu, apa, ada soalan, kita nak you like kita punya page, share banyak-banyak, dan apa 3 perkara yang belajar hari ni ya. Yang pertama pasal undang-undang tu, apa motor maintenance, filter maintenance, dan juga fume hood maintenance. So itulah, selamat beramal lah. Ada soalan tak nak tanya kan? Okey, betul. Tadi saya tengok macam banyak soalan. So saya jemput tuan lagi lah, sebab apa nanti yang tadi
ramai yang tanya. Cuma kita ada gangguan sikit tadi. So, sekejap ya. Saya kena ni balik. Okay. Harap semua sabar sekejap ya. Saya cari di balik video yang tadi balik. Okay. Yang saya ingat tadi salah satu soalan dia memang kena maintenance tu kena buat setiap bulan. Yang tu salah satu soalan yang saya ingat. Okey. Kalau, Yang bulan-bulan ni untuk filter dia, penapis udara dia. Kalau kata bergantung kepada condition proses, kalau banyak habuk, dia kena tengok kan monthly checking kan dia check dia punya DP gauge. So kalau bergantung pada setting, kalau dia dah overshoot, then kena buat cleaning setiap bulan. Kalau katakanlah mula-mula lepas 2 bulan, 3 bulan okey lagi, maknanya habuk tak banyak, dan 3 bulan lah. Ada masa mula-mula nak operate system tu, you kena closely monitor. Biasalah baru kena monitor lebih sikit lah kat situ. Yang tu untuk monthly inspection lah, bergantung kepada proses. Ya. Yeah. okey, Fatihah Paten kata plan preventive maintenance kena buat 6 bulan kan? Monthly, 6 monthly. Ya. Okay. 6 monthly lah. Dalam 6 monthly tu, 6 monthly yang pertama tu normal yang kita beritahu tadi. Cuma dalam masa selepas 6 monthly yang kedua, iaitu bulan ke-12, kena buat cuci dia punya, tengok carbon filter punya absorbency. Boleh tak lagi dia menyerap chemical? Kan? Habuk memang suci, tapi chemical tu actually boleh serap tak lagi chemical. So kalau tak serap, nanti dia untuk yang sistem macam ni akan pergi ke environment, alam sekitar, mencemarkan alam sekitar. Tapi untuk recycling, dia akan pergi ke paru-paru kita. So kita jugalah yang kena kan. Okay. Jangan sampai alah sikit-sikit je concentration kan, tak apa. Actually kita kalau boleh, sepanjang kita kerja dan kita bersara, lepas kita bersara, kita nak menikmati umur-umur persaraan kita dengan keluarga kita, dengan anak isteri kita dalam keadaan kita sihat. Tak naklah kita sakit paru-paru kan. Jadi disebabkan kita kena bahan kimia yang berbahaya. Puan Masita Harani kata saya nak kipas kelas duit raya. Nak kipas nak duit raya. Macam tadilah, kena like, kena share banyak-banyak, dan komen pelajaran tu sama tak apa, cuma banyak kali. Kena share kat kawan-kawan tu. Mana-mana orang duduk kat Johor, kat Perlis. Actually kita shoot ini, kita share juga ke Indonesia, Vietnam dan juga Filipina. Kita shoot dekat ASEAN punya region lah. Dekat Southern region HSC personal pun kita shoot juga. Kita live. Dia orang kena share dan bagi posting 3 pembelajaran, betul tuan? Ya, betul. Ramai kita tengok 3 kriteria tu lah. Siapa yang paling banyak 3 aspek ni. Bukan senang nak dapat duit raya ni kan. Itulah. Ada apa-apa hashtag ke tuan buat? CFOC ke apa ke? Hashtag dia yang digunakan. Hashtag kita kena wujudkan lah duit raya Zapsi. Jangan lupa hashtag duit raya Zapsi sambil share tu tau. Okay, setakat ni yang tu je lah soalan untuk hari ni. Alhamdulillah hari ni penonton pun merasakan, sharing pun dah banyak tu, sampai dah 302 share tu. Alhamdulillah. 2.5k semua ni nak promote ni dah dapat duit raya betul. So di sini kami nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Al sebab sudi sekali lagi berkongsi tentang LED maintenance pada episod kelima Zapsi FOC kita. Saya suka nak highlight pasal kita punya kipas ni lah. Lagi sekali Erich adalah hadiah special kita. Ini brand kita. Kita biasa dengar KDK, Panasonic lah, apa kan. Jadi ini brand kita Erich. Erich ialah udara kaya. Udara kaya. Kita InsyaAllah lah kadang it's a long way to go, but this is we are going for branding.
Dan kita akan terus actually bagi promosi lah dekat awal kan, produk kita pun orang tak apa kenal. But this is Airish from Baizapsi. InsyaAllah yang akan jadi brand yang terkenal lah satu masa dekat Malaysia ni. Okay, mana actually dia saya nak share lah. Tadi saya sembahyang subuh dekat Kuala Selangor. Kan, jadi tapi tak baik ke tengah sembahyang tengok kipas. Jadi saya tengok, lepas tu saya perhatikan actually kita ventilation, kita more on ventilation system lah, kita bukan aircon sangat. That's why kipas adalah bidang yang satu produk yang actually banyak diguna di setiap kediaman. Bukan semua orang mampu pakai aircon, tapi kipas adalah ni, dan di banyak masjid surau pun banyak pakai, termasuklah kipas gergasi tu. So kita nak venture bidang ni lah, at least kita membantu ummah lah, especially untuk mengadakan satu produk yang kompetitif dan sangat bagus lah dalam market kan. Macam tu. Mana tahu nanti insyaAllah akan datang satu rumah berpuluh-puluh Airish ke. Kan satu rumah satu ni kan. Okay, so alhamdulillah lah kita telah selesai kelas hari ini. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan IR Zainuddin. Yang penting jangan lupa share, like, love, dan kalau nak duit raya, apa yang kena buat? Kena share dan bagi 3 pembelajaran penting yang confirm belajar pada kelas hari ini, dan kami akan umumkan pada kelas 22 hari bulan Mei nanti pada hari session. Ya betul. End session. Pada akhir nanti. Kita bagi terus. Tak perlu tunggu duit raya ni. Tak perlu tunggu hari raya. Tak perlu tunggu hari raya. Bulan puasa pun dah dapat. Bulan puasa dah dapat dah. Bulan puasa dah dapat. Ini panggil rezeki Ramadan ni. Okey. Daripada itu sekian saja daripada kami. Jangan lupa 22 hari bulan Mei, hari Selasa ni untuk kelas episod ke-6 bersama Tuan Faizal. Sekali lagi jangan lupa share, like dan love, dan jangan lupa rebutkan duit raya anda. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.